InsyaAllah boleh dengar insyaAllah. Kita mula dengan Ummul Quran, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama kita syukur pada Allah telah diberikan peluang untuk kita bersama-sama berkumpul pada malam ni, insya-Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur yang diberikan kita satu suasana yang baik. Alhamdulillah. Dan saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua, walaupun mungkin kita dah masuk raya yang ketiga dan ataupun yang setengah dan keempat, terpulanglah kita puasa hari Jumaat, kita raya, ada orang raya hari Jumaat, ada orang raya hari Sabtu kan, terpulanglah. Jadi kita bersama-sama mengucapkan salam Aidilfitri, maaf zan batin, dan mudah-mudahan kullu am wa antum bi khair. Mudah-mudahan Allah menerima semua amalan kita. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan Allah Taala memberikan kepada kekuatan, insya-Allah, untuk kita bersama-sama dalam meneruskan istiqamah dengan amalan. Jadi siapa yang boleh istiqamah dengan amalan, alhamdulillah. Jadi teruskan amalan-amalan yang ada pada kita, insya-Allah. Jadi pada hari ini, insya-Allah kita akan buat satu siri berkenaan dengan kekuatan kebangkitan yang kedua, iaitu ukhuwah lillah fillah. Ukhuwah lillah fillah. Jadi kita akan membincangkan berkenaan dengan, mungkin secara bersiri daripada malam ini, besok, dan insya-Allah pada hari Khamis akan ada satu program kembara ukhuwah, di mana beberapa siapa yang berkelapangan boleh bersamalah. Dan dalam kembara ini kita akan bergerak dari Ribuan Kasih di Melaka, insya-Allah, sampailah pergi ke Negeri Sembilan. Mungkin akan bersama-sama di tempat di Negeri Sembilan, berjumpa dengan Sisi di Negeri Sembilan, dan kemudian terus ke Pahang, insya-Allah. Di Temerloh ada beberapa misi di sana, dan kita akan berjumpa dengan Sisi di Pahang. Siapa yang ada di Pahang, hari Khamis insya-Allah petang tu kita akan ada di sana ataupun malam, dan selepas tu kita akan bermalam di Pahang, dan selepas daripada bermalam di Pahang kita akan pergi ke Terengganu. So kita akan berada di Terengganu bersama-sama dengan Sisi Terengganu pada hari Jumaat. Hari Jumaat, insya-Allah. Jumaat kita bersama dengan Sisi Terengganu, dan lepas tu kita akan pergi ke Kelantan, insya-Allah. Mungkin hari Jumaat malam, sama ada tinggal bermalam di Terengganu ataupun bermalam di Kelantan. Kita tengok macam manalah. Jadi insya-Allah kembara ukhuwah ini kita buat dalam rangka untuk membina kekuatan persahabatan kita, ta'aruf, tafahum dan takaful. Ta'aruf, tafahum dan takaful. Jadi siapa yang berkelapangan, kita ajaklah join sama-sama dengan kembara. Kalau daripada Terengganu nak pergi Kelantan pun boleh kan, daripada Pahang nak pergi Terengganu pun boleh, dan Kelantan dan sebagainya. Jadi insya-Allah kita akan buat kembara ini bersama-sama. Siapa yang ada kelapangan lah, kita jemputlah. Setakat ni adalah beberapa yang akan bersama, insya-Allah. Jadi sebagaimana yang kita tahu bahawa kita telah pun menghabiskan ataupun menyelesaikan Ramadan kita, alhamdulillah. Dan dalam bulan Ramadan kita banyak menyentuh dan fokus kepada pembinaan iman, pembinaan kita untuk hidup bersama Quran, hidup bersama dengan Ismul Azam, hidup membina kekuatan, benteng mukmin. Kita hidup bersama-sama dengan kekuatan supaya kita ni dapat melawan
mengalahkan saka kita, mengalahkan sihir. Kalau ada orang nak sihir kita ke saka, kita dah bincang lah dalam bulan Ramadan yang lepas. Dan Alhamdulillah kita telah pun menutupnya dengan baik, Alhamdulillah. Dan kemudian kita juga berbincang berkenaan dengan konsep uzlah, membina kekuatan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan membina kekuatan kita bersama-sama dengan tafakkur, ibadah tafakkur, ibadah khalwat bersama Allah dan sebagainya. Jadi bulan Ramadan kita fokus juga kepada yang akhir tu, kita bincang berkenaan wirid, yang berkenaan dengan bagaimana kita perlu kepada amalan-amalan yang kuat, amalan yang kuat untuk diri kita. Jadi insya-Allah silibus bulan Ramadan tu fokus kepada individu kita lah, kita dan juga keluarga kita. Jadi insya-Allah bulan Syawal ini kita akan fokus pula kepada ukhuwah, kepada persaudaraan, penyatuan dan ukhuwah. Kerana penyatuan dan ukhuwah itulah merupakan salah satu daripada kekuatan kebangkitan di akhir zaman. Kita tidak akan boleh bangkit dan boleh bersama-sama dengan mereka yang berjuang di akhir zaman itu, melainkan kita mesti faham apakah dia konsep ukhuwah, apakah dia konsep persahabatan kerana Allah, persaudaraan kerana Allah. Dan sama-sama kita bukan saja faham secara teorinya, tetapi kita juga kena faham secara praktiknya. Sebab tu kita ada kembara ukhuwah. InsyaAllah kita akan buat nanti, dan kita akan kembara tu kita akan buat live dari masa ke masa. Kita akan buat perjalanan bersama-sama, bermusafir bersama-sama dengan sahabat-sahabat kita lah. Siapa yang cuti boleh join lah. Jadi jadual ni kita akan keluarkan nanti, ada link yang kita boleh ambil, nanti kita boleh join lah dalam kembara tersebut. Jadi kita mahu melihat dan melihat bahawa kita tidak akan berjaya untuk menang, tidak akan berjaya untuk mendapatkan pertolongan Allah, melainkan kita boleh menghidupkan kita kata perkara-perkara yang menyebabkan Allah tolong kita. Dan pada kali ini kita akan berbincang, setelah kita bincang berkenaan fokus diri kita sebelum ni, kita bincang tentang ukhuwah pula. Kita akan tengok ukhuwah ni macam mana. Jadi ukhuwah macam mana yang sebenarnya, yang kita perlu hayati, yang perlu kita kuatkan dalam diri kita. Kerana kalau tidak, kita akan berhadapan dengan satu kesusahan. Kesusahan yang susah tu memang susah di akhir zaman ni, memang susah. Tetapi susah tidak bersama rahmat dan barakah, tidak bersama pertolongan Allah. Ini yang kita tak mahu. Kita nak, kita susah, kita berhadapan dengan ujian, fitnah, tapi kita nak berhadapan ujian-ujian Allah di akhir zaman bersama dengan rahmat Allah, bersama dengan barakahnya. Jadi bukan hanya sekadar kita susah-susah gitu-gitu, tapi kita nak bersama. Dan akhirnya bukan saja rahmat dan barakah Allah, Allah akan memberikan kepada kita kemenangan. Ini yang kita hajatkan. Kemenangan yang insya-Allah total. Kita akan diberikan kemenangan total ni insya-Allah. Habis dikalahkan semua, dajjal pun habis. Jadi benda ni Nabi dah sebut dah. Cumanya siapa nak buat tu. Jadi mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan orang yang berada dalam solusi ataupun ke dalam perjuangan itu. Saya nak mulakan dengan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Aku khabarkan berita gembira. Aku khabarkan kepada kamu berita gembira mengenai Al-Mahdi. Al-Mahdi maknanya Imam Mahdi yang akan diutus oleh Allah ke tengah umat aku. Jadi Imam Mahdi ini diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di tengah-tengah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana banyak perselisihan di antara manusia. Jadi ketika itu ialah banyak perselisihan antara manusia berlaku. Jadi maknanya Nabi akan menyatukan mereka yang berselisih tadi dengan Al-Mahdi. Dengan Al-Mahdi. Jadi maksud penyatuan itu, maknanya Al-Mahdi ini satu berita gembira. Setelah kita berhadapan dengan perselisihan antara sama-sama Muslim ini, maka Allah akan utuskan Al-Mahdi, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, iaitu yang akan menyatukan. Yang akan menyatukan. Ini berita gembira. Jadi sebab itulah kita hari ini nak kena faham bahawa perselisihan yang dimaksudkan di situ adalah perselisihan yang boleh membawa kepada fatal, kepada kehancuran dan kebinasaan. Bukan perselisihan biasa-biasa. Perselisihan biasa-biasa ni contohnya rebut harta. Ada orang rebut harta, maknya meninggal dunia, bapaknya meninggal dunia, meninggalkan harta, meninggalkan tanah contohnya, meninggalkan rumah, meninggalkan berbagai-bagai kereta dan apa sebagainya. Maka adik-beradik rebut, berselisih, berebut-rebut, kata tak puas hati, yang ini tak puas hati, yang itu, akhirnya berselisih.
Sampai peringkat ada yang putus saudara, ada yang sampai peringkat lebih teruk lagi kan, sampai dia gunakan sihir pula, sihir adik-adiknya, abang-abangnya, akak-akaknya. Jadi menggunakan sampai peringkat dia bunuh. Jadi ini berlaku perselisihan sampai peringkat begitu. Jadi ini bukan perselisihan yang biasa, itu perselisihan biasa tu. Tapi yang kita maksudkan di sini perselisihan di antara kaum, puak, di antara grup kan, ideologi yang berbeza. Kalau di negara kita, kalau di dalam dunia ini ada 73 golongan. Tepat 73 orang view. 73 golongan yang akan berpecah. Ini dari sudut akidah. Bagaimana nak berhadapan dengan perpecahan itu? Bagaimana nak berhadapan dengan perselisihan tersebut? Jadi kita lihat hari ini contohnya kita berhadapan dengan orang Syiah, orang Khawarij, orang Mu'tazilah, orang Jabariyah, Qadariyah dan sebagainya lah, Mujassimah dan berbagai-bagai lagi lah. Kita nak sebut, kita berhadapan dengan kelompok-kelompok yang berbeza pandangan dari sudut akidah. Ada yang berbeza pandangan dari sudut mazhab ibadah, mazhab ibadah. Ada yang berselisih faham dari sudut ideologi macam mana nak bergerak, dari sudut politiknya. Ada yang hanya fokus pada tariqah sahaja, ada yang hanya fokus pada sufi sahaja, ada yang fokus kepada silat sahaja, ada yang gabungkan silat dengan sufi, ada yang gabungkan tariqah dengan sufi, tariqah dengan silat. Jadi kita dapati banyak fokus yang ada. Ada yang cerita pasal dakwah saja, dakwah salafiyah contohnya, maka dia pun dakwah saja. Ada yang fokus kepada ekonomi pula, ekonomi Islam dan sebagainya. Jadi kita lihat hari ini ada pelbagai pandangan. Yang ahli sunnah wal jamaah sendiri pun ada banyak-banyak pandangan berpecah. Jadi bagaimana kita nak handle perselisihan itu? Adakah kita bersisih sampai peringkat kita berbunuh antara satu sama lain, sampai peringkat kita memukul, menganiaya antara satu sama lain? Bagaimana kita berhadapan dengan perbezaan pandangan? Bagaimana nak berhadapan dengan perselisihan yang ada? Saya difahamkan contohnya jamaah-jamaah disentuh ataupun didatangkan ujian oleh Allah. Semua jamaah-jamaah Islam dalam PAS berlaku perpecahan, di dalam ABIM berlaku perpecahan, dalam Ikram berlaku juga perselisihan, perpecahan. Ada juga berlaku dalam ISMA, itu juga dalam jamaah-jamaah yang lain banyak lagi, termasuk tabligh pun berlaku juga. Jadi ini adalah merupakan perkara yang sunnah yang telah digambarkan oleh Rasulullah SAW akan berlaku perselisihan yang banyak. Maka di sini kita lihat bagaimana kita berhadapan dengan perbezaan pandangan, bagaimana kita berhadapan dengan perselisihan tersebut. Ini antara perkara yang akan kita bincang. Tetapi untuk sebagai mukadimahnya kita akan sentuh pengenaan ukhuwah itu sendiri. Yang pertama ukhuwah dulu. Lepas tu macam mana kita nak berbeza pandangan. Contohnya organisasi A, organisasi B macam mana. Ini antara perkara-perkara yang kita kena faham. Kalau orang tak nak ikut, tak apa. Maknanya kita kata kalau dia dah tahu dah, saya hanya cuba kongsikan je, sampaikan solusinya, penyelesaiannya. Kita kata nak ikut, tak ikut tu terpulang pada masing-masing. Kerana itu adalah hak di masing-masing. Itu hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Nabi gambarkan kepada kita, aku khabarkan berita gembira mengenai Al-Mahdi yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala di tengah-tengah umat. Ketika itu banyak perselisihan, banyak perbezaan pandangan, banyak fokus yang berbeza-beza antara manusia, di antara sesama manusia. Dan kemudian gempa-gempa, banyak juga gempa, Nabi kata. Jadi Mahdi keluar, ketika itu banyak berlaku gempa bumi. Maka kita lihat di sini, sekarang ni pun negara Malaysia sendiri pun telah pun diberitakan kepada kita akan berlaku gempa bumi sampai skala 9. Digambarkan dia boleh naik sampai skala 9. 9 ni macam apa namanya, tsunami di Aceh lah, macam gitu kan. Jadi sampai skala 9, sampai kalau dikata di Semenanjung 6 skala Richter, kalau di Sabah Sarawak mungkin 7 skala Richter. Jadi ini adalah kajian-kajian yang dibuat oleh profesor-profesor kita yang ada di universiti yang menyatakan gempa. Jadi Nabi gambarkan memang gempa-gempa. Tempat yang tak ada gempa pun kena gempa. Malaysia ni pun kena gempa juga, digambarkan begitulah. Malahan telah pun didedahkan kepada kita beberapa kaedah-kaedah untuk berhadapan dengan gempa bumi. Saya sendiri berhadapan dengan gempa bumi masa di misi kemanusiaan. Bermula dengan tsunami Aceh, lepas tu gempa bumi di Padang, gempa bumi di Pulau Jawa, gempa bumi di Pakistan, gempa bumi di China. Jadi ada tempat-tempat yang
yang telah kita berhadapan dengan gempa bumi ini. Jadi ini adalah antara tanda-tanda bahawa Mahdi akan diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dekatlah kedatangan Al-Mahdi. Maka Al-Mahdi itu akan memenuhi bumi dengan keadilan. Maknanya dia akan memenuhi bumi dengan keadilan, maknanya Nabi katakan akan menang. Akan menang. Jadi lagi banyak gempa, kita tengok gempa takut, mengancam. Tetapi kita sebut kat sini gempa tu kita kata takut, tapi rupanya gempa tu salah satu tanda Mahdi nak keluar. Al-Mahdi nak keluar dan dia akan membawa kemenangan. Dia akan memenuhi bumi ini dengan keadilan dan kejujuran. Sebagaimana sebelumnya dipenuhi dengan kita kata kezaliman, dipenuhi dengan perkara yang melampaui batas. Ini hadis riwayat Imam Ahmad, iaitu sebelumnya macam sekarang ni berlakunya bermaharaja-leranya, daripada orang yang paling tinggi sekali kat negara kita ni sampai orang paling rendah kat negara kita ni, tak terlepas daripada rasuah, zalim, pencerobohan dan berbagai-bagai. Daripada orang kaya sampai kepada orang miskin, daripada orang tua sampai kepada kanak-kanak pun berlaku perkara-perkara yang kita sebut sebagai bermaharaja-lelanya, perkara-perkara yang zalim, yang jahiliah tadi. Jadi insya-Allah apa yang kita lihat ini adalah merupakan sebagai salah satu tanda-tanda yang telah ditunjukkan oleh Allah kepada kita. Maka insya-Allah kita bergembiralah dengan tanda ini, walaupun kita pada masa yang sama kita kena berhati-hati. Jadi tujuan perbincangan kita ini bukan sekadar kita nak bincang-bincang, nak teori-teori, tapi sebenarnya ini adalah solusi. Yang kita bincangkan ini adalah merupakan penyelesaian kepada pembinaan kekuatan. Sebab ada orang kata kita tunggu Mahdi je lah turun keluar. Ada orang kata kita tunggu Mahdi je lah keluar. Dia nak sebut kat sini, kalau kita menunggu Mahdi tetapi kita tidak mempersiapkan diri kita, maka pada masa itu silap-silap kita berperang pula dengan Mahdi, ataupun dengan Al-Mahdiin. Kita berperang dengan dia. Kenapa? Sebab kita tak sama dengan dia. Jadi kita nak kembali kepada perkara yang sepatutnya kita buat. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah beri kekuatan. Jadi Al-Ukhuwah ini adalah merupakan kekuatan untuk kebangkitan. Kekuatan untuk kebangkitan. Dan inilah perkara yang perlu kita tengok secara halus. Secara halus insyaAllah kita akan cuba kupas semampu yang mungkinlah, yang boleh, untuk kita sama-sama melihat bagaimana cara-cara yang sepatutnya kita berukhuwah. Macam mana dia punya teorinya, macam mana dia punya falsafahnya, macam mana dia punya pemikiran ilmunya, dan kemudian kita nak lahirkan pula dalam bentuk kehidupan, insya-Allah. Baik. Saya petik apa yang digambarkan oleh Al-Banna, Imam Al-Banna Syahid, yang berkata rahimallah. Kita tengok apa yang digambarkan oleh beliau. Dia kata apa? Yang saya maksudkan dengan ukhuwah. Ni saya minta sahabat-sahabat semua, sahabiah semua, tolonglah buka hati, rendahkan diri kita, sebab kita nak dapatkan kebenaran Allah. Kena rendahkan diri kita. Kita bimbang, saya sebut ni dia jadi teori je. Kita nak rasa dalam hati kita. Maka yang saya maksudkan dengan ukhuwah itu, kata Al-Banna Al-Syahid, Al-Imam Al-Banna rahimahullah, dia kata apa? Yang dimaksudkan ukhuwah itu adalah hati dan jiwa. Hati dan jiwa yang terikat dengan ikatan akidah. Jadi kita kena faham. Kita kena faham bahawa ukhuwah yang akan bangkit di akhir zaman ni, ukhuwah yang akan ada kekuatan, ukhuwah yang akan membawa kemenangan, ukhuwah yang akan memberikan kepada kita kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kebahagiaan di dunia dan di akhirat yang benar-benar akan memberikan, mendatangkan, menjadi asbab pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala itu ialah ukhuwah yang mana hati kita atau jiwa kita ini dan terikat dengan ikatan akidah. Terikat dengan ikatan akidah. Jadi ini kita nak kena tengok betul-betul. Bagaimana sebenarnya ikatan yang paling kukuh sekali, ikatan yang paling bernilai, ikatan yang paling hebat di atas muka bumi ini ialah ikatan akidah, ikatan iman. Jadi maknanya kita tengok sahabat kita, tengok saudara kita tu, jangan lagi lah kita nampak kita ni sama-sama satu jamaah. Jangan lagi lah kita nampak kita ni satu pertubuhan, ataupun kita sama satu kampung, ataupun kita ni alumni daripada sekolah-sekolah mana-mana, alumni daripada universiti. Bila kita melihat sahabat-sahabat
satu dakwah kita, satu tarbiyah kita, satu jihad perjuangan, sama berjuang tadi. Kita melihat dengan kacamata bahawa kita ini adalah merupakan satu persatuan, satu parti, satu pertubuhan, satu organisasi. Itu sahaja yang kita lihat, maka kita sebenarnya tidak benar-benar berukhuwah sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini kita lihat Allah gambarkan dalam Quran, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang yang beriman, al-iman adalah orang tu bersaudara. Jadi nombor satu, kita nak melihat sahabat kita ini bukan lagi dengan pandangan dia sebagai seorang sahabat. Oh, mentang-mentanglah kita ni satu jamaah, mentang-mentanglah kita ni sama satu tempat. Kalau Kota Tinggi dengan Kota Tinggi, dengan Kota Baru dengan Kota Baru, kalau Johor dengan Johor, Johor aja, tak tengok yang lain. Kalau Melaka dengan Melaka. Jadi kita tengok tempat. Kita tengok ni sahabat ni sama, sahabat prepping, sahabat seprepping. Semua ikatan selain daripada akidah adalah merupakan ikatan palsu. Dan ikatan yang ada selain daripada akidah itu, sekiranya diikat dengan akidah, dengan iman, barulah perkara yang kita ikat tadi menjadi perkara yang ada kekuatan. Ini kita kena faham. Kalau tidak, kita ingat cukup dengan kita, oh aku ni sama-sama Johor, oh aku ni sama-sama Melaka, aku ni sama-sama Kedah, sama-sama Perlis, JDT, Johor Darul Takzim, Johor je macam itu kan. Aku ni Melayu, aku ni sama-sama dengan dia ni, sama sekolah, sama kerja. Kalau TMB dengan TMB je contohnya kan. Kalau URA lecturer, URA je contoh. Jadi semua ikatan lain sekiranya tidak diikat dengan ikatan yang asasi, yang bernilai, yang paling kukuh sekali, maka kita sebenarnya tidak berukhuwah lillah fillah, tidak berukhuwah kerana Allah. Tidak berukhuwah kerana Allah. Jadi orang yang tidak berukhuwah kerana Allah ini, dia berukhuwah kerana sebab lain, alumni ke, sebab sekolah ke, satu kerja ke, sebab sama projek ke, semua yang begitu, maka bila datang Dajjal, dia akan menghancurkan ukhuwah tersebut. Ukhuwah tersebut akan membawa kepada kemusnahan, akan bawa kepada kemusnahan. Tetapi sekiranya semua ikatan yang ada, mungkin ikatan darah ataupun ikatan alumni, ikatan-ikatan yang ada diikat dengan hakikat yang sebenar, itu al-iman, al-iman dan akidah tadi, maka itulah ukhuwah. Dan ukhuwah yang dimaksudkan dengan Allah SWT, ukhuwah yang akan membina kekuatan dan kebangkitan. Maka dia mengatasi persatuan, mengatasi jamaah, mengatasi kita kata ikatan-ikatan darah, mengatasi ikatan darah. Kita ingat ikatan darah tu, rupa-rupanya besok ikatan darah tu tidak bergantung, tidak diikat dengan akidah, dia akan menjadi musuh. Sebab tu Allah gambarkan ada masanya isteri jadi musuh, anak jadi musuh, suami jadi musuh, ada masanya saudara kita jadi musuh. Kenapa? Kerana tidak diikat dengan akidah. Ini kita kena faham sungguh-sungguh. Ini walaupun kita kata faham akidah ni, bukanlah maknanya kita sama-sama belajar sifat 20 satu kelas dengan ustaz-ustaz yang sama, bukan. Akidah hati kita. Dekat mana ikatan tu? Di hati, dalam jiwa kita. Dan inilah sebenarnya apabila ikatan ini kita jaga sungguh-sungguh, kita pelihara sungguh-sungguh, kita faham, kita bina sungguh-sungguh, maka insya-Allah inilah kekuatan yang pertama setelah diri kita perkuatkan. Maksudnya kita kuatkan diri kita, selepas tu inilah ikatan yang kedua. Kalau tidak ada ikatan perpaduan, penyatuan, persaudaraan lillah fillah, hanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita akan hanyut dan kita akan tewas. Insya-Allah confirm tewas. Ini sunnah. Ini sunnah. Ya, sebab itulah kita kena faham supaya kekuatan perpaduan, penyatuan yang mana diasaskan oleh ikatan iman tadi perlu berlaku dalam hidup kita. Kalau tidak, kita hanya bermain-main dengan akhir zaman. Akhir zaman ni tak sampai kat kita lagi lah. Tak sampai lagi kat kita. Kenapa tak sampai? Sebab kita ingat kita dah duduk dalam prepping lah ni. Ni jamaah akhir zaman ni. Kita punya syekh pula, Syekh Kabir. Syekh Kabir, Syekh besar. Kita rasa dah duduk kat dalam hutan, Muslim village. Kita dah duduk dalam Muslim village. Kita ingat dah okey dah.
rupa-rupanya ikatan sesama ahli, sesama sahabat tadi bukan akidah, hanya ikatan nak lari daripada Dajjal aja. Hanya ikatan sekadar nak tak nak supaya besok tak ada makanan, kita ada makanan. Tak ada penternakan, kita ada penternakan. Macam itu. Jadi semua ikatan ghairal daripada akidah iman tadi adalah merupakan ikatan yang rapuh, yang tidak akan membina kekuatan. Dajjal datang, dia akan goncang. Sebenarnya tak perlu digoncang pun, dia datang aja. Ikatan-ikatan persahabatan yang selain daripada akidah tadi akan hancur. Ni kita kata kuatnya ujian-ujian yang Allah akan beri kepada kita. Maka sebab itulah kekuatan ukhuwah pula itu tidak akan ada melainkan di situ adanya kasih sayang. Melainkan di situ ada kasih sayang. Jadi rupa-rupanya kekuatan perpaduan ni ataupun penyatuan di dalam Islam tadi itu, dia tidak akan ada melainkan ikatan berkasih sayang. Apa ikatan berkasih sayang ni? Allah gambarkan dalam suratul Maidah ayat 54-56. Ayat ni kita akan hurai panjang nanti, tapi saya nak sebut sikit aja. Apa firman Allah? Allah kata apa? Yuhibbuhum wa yuhibbunah. Yuhibbuhum wa yuhibbunah. Mereka sayang kepada Allah dan Allah sayang kepada mereka, dan mereka sayang kepada Allah. Kemudian mereka sayang sesama mereka, sehingga azillatin 'alal mu'minin, mereka amat lemah lembut, maknanya berkasih sayanglah, lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman, kan. Aizzatin 'alal kafirin, dan mereka bersifat keras, tegas dengan musuh-musuh orang-orang kafir yang memusuhi mereka, tegas, keras. Jadi Allah gambarkan dalam surah Al-Maidah ini bagaimana ciri pertama orang yang akan bangkit ini setelah dia beriman, setelah dia duduk dan tarbiyah dan sebagainya. Yuhibbuhum wa yuhibbunahum, ataupun yuhibbuhum wa yuhibbunah, iaitu mereka akan hidup di mana Allah kasihkan mereka dan mereka kasihkan Allah, dan hasil daripada kasih itu mereka akan bersifat azillatin 'alal mu'minin, mereka berlemah lembut dengan orang beriman. Bukan bantai orang beriman, bukan cari salah dia, bukan tengok kesalahan dia, tengok kesalahan aja, tak ada pun yang baik pada dia, tengok aja kesalahan dia, semua salah belaka. Padahal yang salah tu mungkin satu dua, yang betul tu mungkin 1000 ataupun 2000, sejuta ke. Yang betul, yang baik banyak, dia tengok yang salah aja. Sebab apa? Tidak ada kasih sayang. Jadi sebab itulah tanda ikatan ukhuwah itu adalah ikatan yang berasaskan iman, akidah tadi, maka lahirlah kasih sayang. Dan kasih sayang yang paling rendah sekali, ini kekuatan yang paling rendah sekali, ialah salamatus sadr. Dia bersifat sejahtera jiwa dia, jiwanya salam, sejahtera, jiwanya baik sangka, jiwanya dalam keadaan sentiasa berbaik sangka, berlapang dada dengan sahabat dia. Jadi hari ini kita nak kena rasa berlapang dada dengan sahabat kita, apa lagi dengan keluarga. Ada pula kita ada keluarga pula, kekeluargaan, lagi kena berlapang dada. Tak boleh. Jangan sebab satu perkara dunia kita bergaduh dan berselisih, berbeza, sampai kita tidak ada kasih sayang. Apalah ada pada dunia ni, seluruh isinya, kan, lebih hina daripada ukhuwah lillah fillah. Ukhuwah lillah fillah lebih hebat daripada apa pun masalah yang kita hadapi. Kalau hari ini kita ada berbeza pandangan dengan sahabat kita, beza pandangan, bersisih faham, tak kiralah bidang apa pun, maka ukhuwah tu lebih besar, lebih hebat daripada perbezaan pandangan. Maka kita letak perbezaan pandangan kita di tepi, kan? Kita tengok ukhuwah dulu. Jadi hari ini kadang-kadang bergaduh sampai kita tak boleh nak jumpa, jumpa pantang. Kalau tak tangan naik, lidah naik, lidah pula cakap. Ini tak betul. Jadi sebab tu pada malam ni kita nak tengok dalam persahabatan kita ni, saudara kita ni, yang sama-sama kita nak berjuang ni, nak berhadapan dengan Dajjal, berhadapan dengan tentera Dajjal ni. Maka kita tengok siapa yang paling kita tak suka sekali. Ada tak? Kemudian kita tengok pula kenapa kita tak suka.
Apakah perkara yang menyebabkan kita tak suka ni? Benci dengan dia. Sesungguhnya perkara yang kita tak suka tu, yang benci tu, bukanlah perkara akhirat, tetapi perkara dunia. Perkara di dunia ni, sekejap je dunia ni kita hidup. Tapi oleh kerana kita tidak nampak bahawa ukhuwah itu lebih besar daripada dunia dan seluruh isinya tadi, maka kita mengutamakan dunia atau mengutamakan nafsu kita, maka kita berpecah dengan sahabat kita. Kita berputus asa dengan sahabat kita. Kita tak boleh nak bersama-sama dengan mereka. Ini satu perkara yang kita kena buat muhasabah sungguh-sungguh. Ini baru kita baru masuk bahagian definisi ni. Definisi pun kita dah tengok persahabatan kita ni rupa-rupanya bukan kerana Allah lagi. Persaudaraan kita ni bukan kerana Allah. Bukan kerana Allah. Masih lagi kerana dunia. Kenapa datang sini? Yalah, kalau kita datang sini kita ada peluang lah prepping. Saya tak tahu nak prepping, tapi sahabat-sahabat ni tahu prepping ni. Bagus dia orang. Kerana prepping rupanya. Bukan kerana Allah. Rupanya kerana prepping. Nak retort. Saya tak tahu nak retort. Saya tak tahu nak ini. Saya tak tahu nak tanam-tanam ni. Saya tak larat nak buat kambing apa sama ni. Kalau sahabat kita boleh buat. Dia dah berhenti kerja. Saya bagi support je lah. Jadi rupanya hubungan kita kerana kambing yang nak diternak. Kerana tanaman, pertanian yang nak ditanam. Bukan kerana Allah. Bukan kerana Allah. Ini kita kena bersihkan semula. Kena betulkan. Kalau tidak nanti Dajjal datang, habis kita. Habis kita. Berlaku di Iraq. Ketika Saddam Hussein pada masa itu menekan gerakan Islam yang ada di Iraq pada masa itu. Sehingga dia menjadikan saudara-saudara sebagai spy kepada saudaranya. Sebagai orang yang akan bagi maklumat. Kenapa, macam mana cara dia buat? Maka dia akan tangkap seorang. Kemudian bila seorang tu dia tangkap, satu keluarga dibunuh. Semua dibunuh. Kalau satu keluarga tu buat satu yang dia katakan Islamik, yang dia tak suka, contohnya, kemudian satu kampung tahu, satu kampung dibunuh. Habis satu kampung. Dibunuh terus, kecil, besar, tua, muda, bunuh semua. Jadi akhirnya orang jadi takut. Takut apa? Dia tengok saudara dia, tengok suami dia, dia tengok isteri dia, dia tengok anak dia, dia tengok ayah dia, ibu dia, dia tengok saudara-saudara dia. Siapa ni? Siapa ni? Oh, dia ni selalu pergi sembahyang. Dia selalu sini. Maka dia jadi tukang lapor. Dia laporkan kepada pihak-pihak Dajjal. Dia akan laporkan. Dan bila dia laporkan, supaya apa? Supaya dia lapor, mudah-mudahan kena tangkaplah orang yang salah dan keluarga dia tu. Tak kira dah ikatan darah ke, tak kira dah ikatan apa. Jadi pengalaman kita, ikatan manakah yang benar-benar boleh memberi kekuatan dan keadaan fitnah yang cukup besar tadi? Kekuatan akidah. Ini pengalaman kita di zaman-zaman sekarang ni. Begitu juga pengalaman kita di Gaza, di mana kesusahan melampau, kemiskinan melampau, nak makan pun susah sebagainya, contoh. Tetapi bagaimana mereka boleh berhadapan dengan suasana-suasana susah, dikepung dan sebagainya tadi? Kerana akidah mereka mengikat persahabatan mereka, persaudaraan mereka, melangkaui daripada ikatan dunia, kepentingan dunia yang kita nak. Sedangkan dunia ni adalah hina di sisi Allah dan hina di sisi kita juga sebenarnya. Jadi sebab itulah darjat yang paling rendah sekali dalam ukhuwah ini, yang diasaskan iman, diasaskan kepada akidah tadi, ialah kita berburuk sangka. Ataupun kita sebut tadi, kita berlapang dada lah, berlapang dada. Salamatus sadr. Kita selamat, sejahtera kita punya hati kita dengan sahabat kita. Itu adalah tanda penyatuan. Jadi kita nak tengok sahabat kita ni, kita nak tengok dengan pandangan iman. Jangan lagi dah tengok dengan pandangan material. Walaupun bukan kata tak penting material tu, tetapi dari sudut kekuatan tadi. Jadi sebab itulah salamatus sadr, kebahagiaan jiwa, kesejahteraan jiwa tadi terhadap saudara se-Islam. Ni saya nak sentuh sikit lah, no? Kalau bab keluarga ni, orang yang dapat warisan bergaduh pasal tanah, bergaduh, tak puas hati, bergaduh, walaupun ada ikatan persaudaraan darah, ikatan darah, anak dengan ayah, anak dengan ibu, tak boleh
kan, ada benda yang dia terasa hati. Maklumlah dah keluarga ni kan duduk sekali kan. Kemudian begitu juga dengan saudara-saudara, sahabat-sahabat kita ni yang kita rasa betul-betul kerana Allah tadi, tapi masih lagi ada. Ini kita kena bersihkan. Dan setinggi-tinggi kekuatan dalam persaudaraan kerana Allah ini, persaudaraan atas asas iman ini, ialah kita mengutamakan orang lain, mengutamakan sahabat kita daripada diri kita. Al-isar. Ini kekuatan. Allah berfirman, wa may yuqashuhu nafsa fa ulaika humul muflihun. Siapa-siapa yang terpelihara daripada si asyuhu nafsahu, sifat bakhil pada dirinya. Syuh ni lebih teruk daripada tamak. Lebih teruk daripada tamak lagi. Syuh ni dia bakhil. Maknanya dia bukan saja tak suka harta dia kena ni, kena buat infak sebagainya. Orang lain infak pun dia dengki. Orang lain buat baik pun dia dengki. Orang lain buat baik dia dengki juga. Itu syuh. Ini siapa yang Allah gambarkan, siapa yang terselamat, terpelihara daripada syuh ini ataupun kebakhilan yang melampau ini, faulaika humul muflihun, mereka lah orang yang beruntung. Jadi sebab tu kita ada doa dalam doa maksurat tu, dari doa supaya kita tidak bersifat dipengaruhi oleh apa nikmat yang diberi oleh Allah kepada orang lain. Maka sebab itulah seorang sahabat yang benar akan merasakan bahawa saudaranya itu, kepentingan saudara lebih utama daripada dirinya sendiri. Jadi timbul pula satu soalan kan, kalau kita dah utamakan sahabat kita daripada diri kita kan, habis apa yang tinggal? Ni soalan ni, orang yang bakhil soalan. Kita dah bagi semua kat dia, kita dapat apa? Tak dapat apalah. Salah tu. Sebab tu ikatannya iman. Sebab tu ikatannya akidah. Kenapa? Bila kita bagi kepada sahabat kita, saudara kita, utamakan kepentingan sahabat dan saudara kita, al-isar. Kita akan bincang tajuk ni nanti, kemudian sikit. Bila kita bagi tu, rupa-rupanya Allah akan gantikan yang kita bagi tu lebih baik daripada yang kita bagi. Kita bagi apa kat dia? Mungkin kita korbankan sesuatu kepada sahabat kita, al-isar. Benda tu kita perlu. Al-isar ni maknanya kita perlukan sesuatu, kita nak sangat sesuatu, kemudian kita bagi kepada sahabat kita yang juga perlukan, kita bagi kat dia. Maka masa tu macam kita rasa rugilah kan. Aku perlukan, aku bagi ke dia kan. Jadi sebenarnya oleh kerana persahabatan tadi kerana Allah tadi iman, maka Allah melihat, Allah menyaksikan, dan Allah mengiktiraf persahabatan tadi kerana Allah tadi, maka Allah pasti ganti dengan sesuatu yang lebih baik daripada apa yang kita bagi pada sahabat kita tadi. Jadi orang sebab tu dia kata innamal mu'minuna ikhwah. Orang yang beriman itu dia bersaudara. Dia sanggup korbankan apa yang ada pada dia. Kenapa? Kerana atas dasar kerana Allah tadi, iman tadi, akidah tadi, maka Allah akan gantikan. Jangan bimbanglah, Allah pasti ganti. Confirm. Kenapa? Kerana Allah dah janji dah. Jadi sebab tu rupa-rupanya Allah nak test kita dengan sahabat kita. Allah nak test kita dengan saudara kita. Allah nak test kita dengan rakan seperjuangan kita, keluarga kita tadi yang nak berjuang sama-sama tadi. Apa yang Allah test? Allah test tamak, bakhil, syuh, kebakhilan yang melampau, tamak yang melampau, kecemburuan yang melampau. Kita dengan sahabat saudara, dengki yang melampau, dendam yang melampau. Allah uji hak tu. Adakah kita ni akan memberikan sesuatu kepada sahabat kita? Jadi rupanya ujian kat situ. Dan bila Allah uji yang itu, dan bila kita berjaya mengatasi ujian tersebut, maka pada masa itu insya-Allah Allah akan gantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Yang lebih baik. Bukan Allah nak bagi sesuatu yang kita rasa sama je. Tak. Allah akan ganti yang lebih baik. Confirm. Sebab janji Allah. Sebab tu Allah berfirman, wal mu'minun wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Dan orang-orang beriman laki-laki dan orang beriman yang perempuan, mereka sentiasa menolong sebahagian dengan sebahagian yang lain. Sentiasa tolong menolong. Kenapa tolong menolong? Kerana di situ ada rahmatnya,
Ni bukan rahmah ni. Ni sekarang ni semua duk sibuk pasal rahmah ni. Kan? Tul rahmah. Kan? Makanan rahmah. Rahmat lah tu. Rahmat lah tu. Jangan kita tengok, minta maaf lah, saya ni kadang-kadang nak cakap jugalah sikit kan. Bila kita sebut makanan rahmah sebagainya, siapa yang kita brandkan tu? Manusia ke Allah Subhanahu Wa Taala? Kalau yang kita brandkan rahmah tu maknanya kerajaan, rahmah tu maknanya manusia, rahmah tu maknanya kan Perdana Menteri, rahmah tu maknanya menteri, maka kita telah mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Rahmat ni itu adalah merupakan daripada Allah. Jadi kenapa nak ada menu rahmah, semua rahmah-rahmah? Kerana nak brandkan kita ni nak memberikan rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin itu Allah yang bagi, bukan kerajaan bagi, bukan kerajaan bagi, bukan Perdana Menteri bagi, bukan. Saya bukan anti Perdana Menteri, tak. Tapi saya cakap sebab kesimpulan branding yang dikenal macam ini adalah kerajaan punya, ini adalah Perdana Menteri punya, ini adalah ini punya. Rahmah, sedangkan rahmah tu milik Allah. Kita baca alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi rabbil alamin. Kita baca macam itu kan. Segala puji hanya milik Allah. Jadi bila sebut rahmah tol pun rahmah juga. Kan? Semua pakat rahmah belaka. Kan? Jadi nampak macam dialah yang memberi rahmat, bukan Allah yang memberi rahmat. Ni penyelewengan akidah, kena betulkan. Dari sudut tanggapan kita, kena betulkan. Jadi nak sebut kat sini kan, kenapa orang beriman kena tolong menolong? Itu adalah merupakan sebahagian daripada rahmat Allah. Allah pasti bagi rahmat pada orang beriman yang tolong menolong antara satu sama lain. Pasti Allah bagi. Masa bila Allah nak bagi, ustaz? Saya tolong orang, saya tak dapat pun duit balik. Saya tolong, saya bagi ada 10,000. Kan? Tiba-tiba kan saya ni berhutang pula 20,000 kan? Macam itu kan. Jangan kita tengok rahmat Allah ni kan, barakah Allah ni dari sudut duit. Kan? Dari sudut duit. Mungkin hari tu contoh kan. Hari tu pada adatnya sepatutnya accident. Kita ni kan sepatutnya accident. Tiba-tiba ada anjing datang lintas, kita pun elak, ada pula lori kat depan. Allah izin kita boleh elak pula, tak panik apa, selamat, alhamdulillah selamat. Rupanya 10,000 yang kita bagi kepada sahabat kita tu, Allah bagi rahmat apa, kita tak cedera parah ketika aksiden. Mungkin lebih baik daripada 10,000. Allah selamatkan kita. Jadi Allah Maha mengetahui yang mana kita perlukan. Orang lain semua pakat sakit belaka, tiba-tiba kita tak sakit. Sampai 5 dos kita ambil. Orang ambil 3 dos, 4 dos, dah 5 dos dia ambil. Aku dah ambil 5 dos dah, alhamdulillah, tak sakit. Ambil sampai 5 dos tak sakit. Tapi kan kita ni mungkin suka sedekah, mungkin suka tolong orang. Allah bagi kita keselamatan. Jadi jangan kita tengok kan balasan Allah, ganjaran Allah tu hanya dalam bentuk keuangan aja. Kita bagi duit, dapat duit. Bukan begitu. Allah akan bagi yang terbaik bagi kita. Jadi sebab tu yang penting Allah akan memberikan sesuatu yang berganda-ganda. Ini hakikat ukhuwah. Jadi sebab itulah apabila kita bersama-sama dengan sahabat-sahabat kita berjuang membina kekuatan, berhadapan dengan tentera Dajjal, berhadapan dengan Dajjal yang nak keluar ni. Tadi kami pergi bincang-bincang lah petang tadi kan. Bincang-bincang dengan ada majlis sikit lah, majlis merisik dan mengikat pertunangan. Jadi bila cakap salah satu benda yang mereka Yahudi rancang ialah dia nak keluarkan Dajjal tahun depan 2024. Dajjal nak keluar dah, dia kata kita punya kajian lah. Terkejut lah, tak pernah dengar ni, tak pernah dengar. Jadi Dajjal datang memang habis. Dia akan sapu, pergi mana jumpa dia habis, sesat belaka. Kecuali orang yang diberi rahmat oleh Allah, orang yang diberi barakah oleh Allah. Dan salah satu kekuatan rahmat dan barakah ialah al-ukhuwah lillah fillah, persahabatan kerana Allah.
Kita tolong sahabat kita sikit aja, tak banyak. Sahabat kita tolong kita pun sikit, tak banyak. Tapi Allah bagi barakahnya luas. Di sinilah kekuatan mukmin. Kekuatan mukmin. Jadi kita nak tengok sini, sebab itulah paling tinggi sekali di kalangan kita ini, kan, dari sudut kekuatan kasih sayang tadi ialah al-isar. Al-isar ni apa? Kita mengutamakan sahabat kita lebih daripada diri kita sendiri. Jadi tajuk ni memang penting sangat. Penting sangat. Sebab tu saya pernah sebut tajuk ni sebelum ni, tapi kita nak sebut sebab kita nak bina kekuatan. Saya sebut tadi, kalau di Ramadan kita bincang pasal diri kita, kekuatan kita, iman kita, uzlah kita, hubungan dengan Allah, uzlah syu'uriyah tammah. Kita bincang tentang macam mana nak wirid kita, macam mana nak bina kekuatan kita dengan Quran. Itu Ramadan. Syawal ni macam mana kita nak membina kekuatan ukhuwah, Syawal dan seterusnya ni lah. Kita mula dengan malam ni, tajuk ni lah. Sebab hari ni kan, ukhuwah ni dah menjadi satu yang superficial je. Nampak macam ukhuwah, macam sungguh-sungguh kerana Allah, tapi belakang dia tikam kita. Dia tikam kita belakang, cakap macam-macam, macam inilah, macam ni, macam seolah-olah tak ada kebaikan langsung pada sahabat kita tu. Cakap macam-macam, seolah-olah sahabat kita tu makhluk paling teruk sekali, sehingga kita tinggalkan sahabat kita. Ini semua fitnah yang ada di arus jahiliyah yang ada pada hari ini, di depan kita pada hari ini. Sebab itulah kenapa Allah gambarkan bahawa orang beriman itu adalah orang yang bersaudara. Kerana apabila seseorang itu telah mengikhlaskan hatinya kepada Allah, dan apabila dia telah membersihkan jiwa mereka, maka Allah akan bagi penolong pada mereka. Jadi bila Allah SWT dah izinkan kita beriman pada dia, kita mengucap dua kalimah syahadah, Allah dah izinkan kita membersihkan diri kita, mujahadah an-nafs, melawan nafsu kita bersih, maka Allah akan datangkan sahabat-sahabat yang saleh. Jadi sahabat saleh ni anugerah. Kita akan jumpa dengan ikhlas. Sekarang ni kita tak jumpa dengan orang ikhlas. Sebab apa? Hati kita pun tak ikhlas. Dengan Allah tak ikhlas. Nampak macam ibadah, tapi rupanya ada kepentingan lain yang kita hajatkan. Jadi Allah datangkan kita sahabat-sahabat yang macam kita juga. Allah gambarkan dalam Quran. Tengok ni surah Al-Anfal ayat 62-63. Tengok, saya nak bacakan. Tengok ni, ini penting ni, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'a ma allafta baina qulubihim walakinallaha allafa bainahum innahu azizun hakim. Ayat ni saya sebab sikitlah. Allah kata apa ni? Allah bagi anugerah kat kita. Kita bersihkan akidah kita, kita didik diri kita, kita bersihkan iman kita, kita bersihkan hati kita, kita bersihkan jiwa kita daripada penyakit-penyakit hati, amal kita, amalan jawarih, amalan fizikal daripada dosa-dosa fizikal kita bersih, duduk tarbiyah. Rupanya Allah berikan kekuatan pada kita. Siapa kekuatan? Sahabat yang soleh, sahabiah yang solehah. Dialah itu Allah yang memperkuatkan kamu dengan pertolongannya. Allah yang memberikan kekuatan pada kita dengan pertolongannya, dengan para mukmin, dengan orang beriman. Jadi yang menjadi penolong kita ni bukan bos kita yang tak beriman, bukan saudara kita, kawan kita yang tak beriman, bukan sahabat-sahabat kita yang satu alumni tapi tak ada iman, hanya pentingkan dunia. Bukan. Allah kata apa? Wallazi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin. Dan Allah memperkuatkan orang-orang yang beriman tadi bila dah mula proses diri dia, duduk dalam tarbiyah, duduk dalam dakwah, hidup dia bersama jihad, hidup bersama-sama dengan Quran, hidup bersama dengan tarbiyah Quran. Bila kita dah mula membersihkan diri kita, maka Allah anugerahkan, Allah jumpakan kita dengan orang beriman, wabil mu'minin. Dan bukan saja Allah menjumpakan kita dengan orang yang soleh, wa allafa baina qulubihim, dan Allah menyatukan hati-hati mereka. Ini. Jadi sebab itu hari ini kalau kita tidak boleh bersatu, tidak boleh bersama.
dengan orang mukminin ni, yang soleh ni, yang solehah ini, maka rupa-rupanya kita ni ada masalah. Kan? Sebab tu hari ni kita tengok fitnah berlaku di YouTube. YouTube kita boleh tengok. Kan? Ustaz ni, ustaz orang beriman, ustaz ni orang Islam, tapi duk bantai ustaz yang lain pula. Mempermain-mainkan ustaz yang lain, merendah-rendahkan ustaz yang lain, skandalkan ustaz yang lain. Apa maknanya? Maknanya iman kita ada masalah. Saya tak cakap siapa-siapa no, jangan pula tulis nama kat situ. Iman ada masalah. Kenapa iman masalah? Kerana sekiranya kita benar-benar mentarbiah diri kita, mendidik diri kita, hidup bersama dengan akhlak dan adab yang betul, hidup bersama dengan tarbiah yang betul, hidup di bawah pemantauan murabbi yang betul, maka Allah akan mendatangkan kepada kita orang beriman, wa allafa baina qulubihim, dan Allah akan menyatukan hati mereka. Jadi hati kita akan rasa sayang dengan sahabat kita ni. Kalau hati kita tak boleh rasa sayang dengan sahabat, masalah. Kita tengok sahabat-sahabat kita yang soleh, kita rasa dengki kat dia, masalah. Hati kita ada masalah. Kita tengok orang yang baik-baik ni, kita rasa dengki, dendam dekat dia, marah kat dia. Sebenarnya kita ada masalah ni. Sama ada masalah itu daripada kita sendiri, ataupun ada syaitan yang bisik kat dalam kita. Maklumlah kita duk merawat orang ni. Kan? Kadang-kadang kita duk merawat orang. Ada satu, Allah uji, salah seorang daripada yang mendengar FB ni duk bincang, tanya saya sebagai kita pun bagi dia amalan-amalan sikit. Dan amalan-amalan sikit. Dan zikir-zikir sikit. Dan minta ke Allah. Alhamdulillah Allah bagi kekuatan. Sekarang ni dia kata, Ustaz, dia kata, ada orang sakit, saya bacakan Fatihah kat dia. Ustaz, saya bacakan air dia minum, sembuh, Allah izin sembuh, dia kata. Subhanallah, sembuh. Ada orang nak ambil exam, ada anak-anak nak ambil exam, datang kat dia, dia baca Fatihah apa, niatkan ya Allah, terangkan hati dia, minum. Anaknya boleh jawab exam dengan baik, tak hilang gugupnya dan sebagainya. Dia kata Allah bagi ni. Dia sekarang dia buat tawaran pula, dia bagi tawaran, dia ikhlas. Dia bagi tawaran. Apa tawaran dia? Siapa yang ada masalah-masalah apa sebagainya, datanglah kat dia. Dia boleh tolong bacakan doa dan baca air, bagi air. Tapi bukan bayar, tak bayar, free je. Bukan dia minta bayaran, tak ada. Dia saja nak tolong sebab dia rasa Allah dah bagi. Jadi Allah izin pula, bila dia buat begitu, Allah datang ujian yang lain pula. Apa ujian lain? Ujian lain ni ada pula syaitan datang kat dia. Ada jin yang datang kat dia pula. Ada orang dengki, mana-mana Tok Bomo dengki pula kat dia. Berlaku gangguan sikit. Sebut pasal syaitan, terus berlaku gangguan. Allah izin. Allah izin terus berlaku gangguan. Pop, saya terpaksa tukar channel lain, tukar internet lain pula. Alhamdulillah ada internet lain. Jadi orang tak boleh kesan kita. Yang sebut kat sini kan, Allah akan datangkan sahabat sebagai penolong. Sahabat akan bantu. Itulah barakah. Jadi kita pula dah dapat sahabat, dah dapat sahabiah yang dekat, yang saleh, yang soleha, dah dapat pula duduk dengan satu organisasi yang baik, bagus. Kita pergi program sama-sama, tiba-tiba gaduh pula, bersisih faham pula, nak buat sesuatu yang lebih besar lagi. Maka Allah gambarkan sahabat ni kita kena jaga. Lau anfaqta ma fil ardi jami'a, sekiranya kamu nak belanjakan apa yang ada di atas muka bumi ini, semua kekayaan yang ada di atas bumi ini, untuk dapat sahabat yang beriman tadi, sahabat yang soleh tadi, yang solehah tadi, kamu belanja semua harta yang ada di atas muka bumi ini, ma'allafta baina qulubihim, maka kamu tidak akan dapat menyatukan hati-hati sahabat tadi. Tak boleh. Nak dapat sahabat iman ni, sahabat akidah, tak boleh. Kenapa? Kerana ikatan yang paling kukuh adalah ikatan akidah. Sebab kita akan diganggu. Kan? Walakin Allah allafa bainahum. Sesungguhnya yang menyatukan kamu ni dengan sahabat kamu ni bukannya dunia, bukan harta, bukan segala yang ada, tetapi Allah yang bagi anugerah. Allah bagi anugerah.
Dan sebab itulah, kalau ada kita masalah dengan sahabat kita, terutama sahabat kita tu kita nampak soleh kan? Tak semestinya namanya soleh kan? Tapi baik itu kan. Sahabat yang berjihad, berjuang, sahabat tu berjuang tak putus-putus tolong orang sana sini buat dakwah, buat tarbiyah, sahabat tu bagus. Tiba-tiba kita pula rasa tak bagus dengan dia. Maka ingatlah, masalahnya ialah iman kita. Masalah iman kita sedang diuji oleh Allah. Sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan, innahu azizun hakim. Sesungguhnya Allah lah yang maha bijaksana lagi maha perkasa. Jadi sebab tu kita nak sebut pada malam ini bahawa kekuatan iman tu merupakan kekuatan yang paling penting sekali. Paling penting sekali. Yang mana kekuatan iman tu akan melahirkan sahabat. Ini berlaku pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga berlaku pada zaman-zaman kita ni. Jadi sebab tu kan, kita carilah orang yang beriman, yang soleh, yang soleha, orang-orang yang akan membina kekuatan kepada kita. Sebab itulah kan, siapa-siapa yang tidak bersahabat kerana iman ataupun lain bukannya sebab iman tadi, maka Allah akan jadikan dia bermusuh. Di dunia mungkin dia boleh sama-sama, tapi akhirat dia akan menjadi musuh. Al-akhilla yawma idzin ba'duhum li ba'din adu. Pada hari tersebut, orang-orang yang rapat, teman-teman baik, teman-teman yang akrab, best friend kita kata, akan menjadi musuh kepada sebahagian daripada sebahagian mereka, illal muttaqin, kecuali mereka yang bertakwa. Di sinilah kita lihat bagaimana sifat yang ada pada mereka itu, itu mereka yang beriman tadi. Jadi sebab tu kita lihat sesungguhnya ukhuwah ni satu yang penting. Sebab apa Allah akan tolong? Sebab iman tadi. Iman tadi. Allah gambarkan di dalam Al-Quran, bagaimana sifat-sifat sahabat-sahabat tadi. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Jadi Allah gambarkan Muhammad itu Rasulullah, sahabat-sahabat yang bersama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, asyidda'u 'alal kuffar, tegas, keras bersama musuh-musuh mereka, ruhama'u bainahum, dan mereka sentiasa berlemah lembut, berkasih sayang sesama mereka. Ini Allah gambarkan. Sebab tu sahabat-sahabat insya-Allah, sahabat-sahabat insya-Allah kita akan buat proses untuk membina persahabatan kita. Pada malam ni kita kena rasa yakin, dan sebenarnya bila kita sebut yang itu, maka siapa yang paling sayang pada sahabatnya, maka dialah yang paling dekat dengan Allah. Kita sama kita ni, siapa yang paling sayang? Maksudnya beriman pada Allah. Tanda iman tadi ialah apabila Allah SWT menjadikan kita ini orang-orang yang sayang, menyayangkan Allah. Sebab tu dalam satu kisah daripada Imam Muslim meriwayatkan kita pada satu hari ada seorang saudaranya menziarahi sebuah kampung. Jalan perjalanan itu, dan Allah mengutuskan malaikat tanya soalan, dan Allah Maha mengetahui, tapi dia nak ajar kita, Allah nak didik kita. Dia tanya, kenapa kamu pergi ziarah sahabat kamu? Kenapa kamu ziarah sahabat kamu? Maka dia kata, adakah kamu ziarah itu kerana kesenangan yang akan kamu dapati daripada dia? Projek ke? Ada buat projek apa-apa ke? Dapat duit ke? Maka lelaki itu kata apa? Tidak. Aku ziarah dia hanya kerana aku kasih pada Allah, dan aku kerana kasih dia kerana Allah. Aku kasih ke Allah, dan aku kasih dia kerana Allah. Aku sayang kat dia kerana Allah. Maka malaikat jawab, sesungguhnya aku ini utusan Allah. Nampak nombor satu, Allah SWT mengutuskan malaikat kepada seorang laki-laki, bukan Nabi, bukan Rasul. Bukan Nabi, bukan Rasul. Seorang laki-laki biasa je, tetapi sayang dia pada sahabat dia tu kerana Allah tinggi, sehingga Allah utuskan malaikat turun beritahu kat dia, dan malaikat tu declare, aku ni malaikat, sesungguhnya aku ni utusan Allah kepada kamu, dan Allah telah mengasihi kamu sebagaimana kamu mengasihi saudara kamu. Ini hadis yang Rasul SAW daripada Imam Muslim nak sebut kat sini. Dan Allah gambarkan pada kita, sungguh-sungguh kalau kita sayang sahabat kita, saudara kita, orang yang sama-sama seperjuangan kita ini, maka Allah akan sayang pada kita sebagaimana kita sayang sahabat kita. Kalau kita sayang gitu-gitu aja, atau kita benci pula kat dia, kita nak lawan pula kat dia, maka
sesungguhnya kita telah isyiharkan kita ni sebagai musuh Allah. Walaupun kita nampak macam prepping, walaupun kita nampak macam berjuang, duduk dalam dakwah, duduk dalam tarbiyah, duduk dalam jihad, tetapi hati kita bermusuhan dengan awliya Allah, sahabat-sahabat yang soleh tadi, yang beriman tadi, maka sebenarnya kita juga memusuhi Allah. Memusuhi Allah. Sebab tu saya sebut macam ini. Kenapa? Kerana kalau kita kasih dia, maka Allah kasih macam mana kita kasih pada sahabat kita. Begitu juga kalau kita musuh dia, musuh orang beriman, maka sebenarnya kita telah memusuhi Allah. Dan Allah akan memusuhi kita bagaimana kita memusuhi orang yang beriman tadi, memusuhi orang yang awliya Allah tadi, yang berjuang. Ini bahaya sangat. Sebab tu syaitan, dia memang nak pecah-pecahkan kita, memang nak pecah-pecahkan kita. Dan inilah antara sifat-sifat istimewa sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengok apa kata Nabi dalam satu hadis riwayat Imam Ahmad, kan, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya di kalangan manusia terdapat mereka yang bukan daripada golongan anbiya, dia bukan para nabi, juga bukan para syuhada, dia bukan para syuhada juga, bukan yang syahid. Mereka dicemburui, tetapi mereka ni dicemburui oleh para anbiya, para nabi-nabi dan para syuhadat, kerana kedudukan yang tinggi di sisi Allah, kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa mereka ya Rasulullah? Siapa mereka ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, mereka adalah golongan yang berkasih sayang kerana Allah. Jadi rupa-rupanya orang yang berkasih sayangnya di sisi Allah ni tinggi. Orang yang berkasih sayang kerana Allah ni tinggi. Lagi kita dengki kat sahabat kita, saudara kita, lagi kita dendam dengan dia, lagi kita hasad dengan dia, maka lagi kita musuh dengan dia, lagilah Allah Ta'ala akan menjauhkan kita daripada kebaikan tadi. Ini penting. Sebab tu di akhir zaman kita kena cari sahabat yang soleh ni, kena cari, kena bersama dengan sahabiah yang soleh. Kita kena cari, kita kena bina. Kalau tak ada, kena bina sama-sama, kita tarbiyah supaya kita dapat membina kekuatan tadi, barakah dan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka golongan yang berkasih sayang kerana Allah, tanpa ikatan silaturahim antara mereka dan bukan kerana harta. Tanpa ikatan darah, bukan sebab dia sepupu ke, sepapat ke, adik-beradik ke, bukan. Bukan juga sebab kerana harta, bukan kerana harta, tetapi hanya kerana Allah. Maka Nabi sebut apa? Dan ni dengar ni apa ni sebut. Ni keutamaan mereka yang bersahabat kerana Allah ni. Demi Allah, wallahi fa wallahi inna wujuhahum lanur, sesungguhnya pada wajah-wajah mereka itu ada cahaya dan mereka berada di atas cahaya. Wa innahum la'al nur, dan mereka berada di atas cahaya. Wajah mereka bercahaya dan mereka berada di atas cahaya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahi, Nabi bersumpah dengan nama Allah, dan merasa tidak takut. Mereka tidak la yakhafuna idza khafan nas, dan mereka tidak diberikan ketakutan ketika mana manusia lain dalam keadaan takut, dan mereka tidak sedih, wala yahzanun, dan mereka tidak bersedih ketika mana orang lain semua sedih di padang mahsyar itu. Jadi rupanya bersahabat kerana Allah ni, kerana Allah sungguh-sungguh ni, betul-betul kerana Allah ni, dengan iman tadi, maka Allah SWT akan cabut ketakutan dia di akhir zaman, ataupun ketika dia berada di padang mahsyar, Allah akan cabut ketakutannya, dan Allah akan cabut kesedihan mereka. Orang lain semua takut, orang lain semua sedih, dia tak takut sebab dia ada sahabat dia bersama-sama. Barakahnya, rahmatnya yang Allah bagi kepada mereka yang bersahabat kerana Allah. Nabi pun membaca ayat Allah, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Nabi pun baca surah Yunus ayat 62. Surah Yunus ayat 62. Apa kata Nabi? Sungguh-sungguh ketahuilah bahawa sungguh-sungguh awliya Allah, mereka yang beriman, yang bersahabat ni, mereka lah awliya Allah. Jadi orang yang nak menolong agama Allah, yang nak bangkit di akhir zaman, yang nak berjumpa dengan Dajjal tenteranya, nak berlawan dengan Dajjal dan tenteranya, mereka itulah orang yang bersahabat kerana Allah, bukan orang biasa-biasa.
Kalau dia seorang-seorang dia, aku ni pandai, aku ni tiara, aku ni hebat, aku boleh seorang-seorang aku, maka dia tidak akan jadi tentera Al-Mahdiyin. Tak jadi. Tak jadi. Maka Nabi baca apa? Ala inna awliya Allah. Sesungguhnya ketahuilah bahawa awliya Allah, penolong-penolong agama Allah. Dan awliya Allah itu la khaufun alaihim, tidak ada ketakutan pada mereka, wala hum yahzanun, dan mereka juga tidak sedih. Jadi ini kekuatannya orang yang kata bersaudara tu. Jadi sebab tu kekuatan kita nak tengok sahabat. Jadi insya-Allah pada minggu ni kita akan ada buat kembara ukhuwah insya-Allah, bermula daripada Rimbunan Kasih di Melaka. Hari Khamis pagi kita mula insya-Allah. Siapa yang boleh ambil cuti, marilah sama-sama kita mengembara sama-sama. Jalan sama-sama. Tak adalah benda-benda susah-susah jalan. Daripada Melaka kita pergi Negeri Sembilan, singgah jumpa dengan sahabat-sahabat kat Negeri Sembilan sekejap. So siapa yang preferi tu, join sama-sama. Lepas Negeri Sembilan kita terus pergi ke Pahang, jumpa sahabat-sahabat di Pantai Timur Pahang pula. Lepas Pahang kita terus pergi ke Terengganu pula, duduk kat sana Terengganu. Lepas tu pergi ke Kelantan. Pergi ke Kelantan, kita akan bermalam insya-Allah. Kita akan cuba cari masjid, kita bermalam etikaf di masjid. Kita hidupkan etikaf semula dalam keadaan manusia hari ini bergembira dengan hari raya, menjauhi masjid. Kita mendekati masjid. Jadi bulan Ramadan kita dekat masjid. Boleh nak duduk hotel pun boleh, atau nak tidur dalam kereta pun boleh. Jadi sahabat-sahabat tanya, nak tidur dalam kereta boleh ke? Boleh. Nak tidur dalam kemah boleh ke? Boleh. Nak tidur dekat hotel bajet ke? Boleh, tak ada masalah. Tapi kita akan kaitkan bertempat di sebelah masjid lah, dekat masjid. So kita boleh bermalam kat masjid pun boleh, iktikaf. Mana ada orang iktikaf bulan Syawal? Ada orang iktikaf bulan Syawal. Ansar nak buat iktikaf hari bulan Syawal. Sambil-sambil kita travelling tu, kita iktikaf. Nak kenang semula 10 hari terakhir yang kita rindu yang lepas. Nak kenang semula. Masjid banyak yang tutup waktu malam. Betul. Kita cari masjid yang boleh buka lah. Masjid yang boleh buka. Ada masjid dia boleh buka bahagian luar. Kita duduk bahagian luar tak apa. Pasang kemah, minta izin dengan jawatan kawasan masjid. Kami ni musafir, kami malam ni nak tumpang bermalam kat masjid ni. Sebab masjid ni ada tandas, ada apa kan. Kita bolehlah gunakan masa kita perlu. So guna. Lepas tu kami akan duduk kat sini sampai besok pagi kami jalan lah. Lepas subuh kami jalan. Jadi kalau masjid tu bagi, alhamdulillah. Kalau masjid tak bagi, tak apa, kita cari masjid lain. Kalau tak ada satu masjid pun tak bagi, tak apa, kita parking di mana-mana, parking yang besar-besar sikit, parking, kita berkemah kat situ sekejap kan. Lepas tu nak mandi apa, carilah Petronas ke apa ke kan. Apa yang orang musafir kan, orang yang ghuraba kan, nak rasa macam itu. Jadi insya-Allah bila kita sama-sama macam tu, mudah-mudahan kita dapat merasa ikatan ukhuwah. Kita sama-sama nak merasa gharib berada di dunia ni. Kita rasa dagang kan, ganjil asing di dunia ni, hidup di dunia ni. Jadi insya-Allah kita cuba buatlah insya-Allah hujung minggu ni. Dan insya-Allah malam ni saya mulakan dengan tajuk kita nak menghayati makna ukhuwah yang sebenar. Makna ukhuwah yang sebenar. Jadi ukhuwah ni jangan fikir kita dengan sahabat kita dengan ahli keluarga kita pun ukhuwah juga. Kita dengan isteri kita, dengan suami kita dengan adik-beradik kita, dengan mak ayah kita, semua ukhuwah juga. Jadi semua tu kita kena baiki balik insya-Allah. Mudah-mudahan kita akan termasuk dalam golongan yang disebut awliyaullah, orang yang nak menjadi penolong agama Allah. Tak banyak pun sikit yang kita mampu, tak banyak-banyak pun kita buat mampu yang kita mampu, doa sama-sama paling kurang insya-Allah. Itulah insya-Allah untuk malam ni kita akan sambung lagi. Kita ada beberapa topik lagi lah insya-Allah. Kita akan bincang macam mana Nabi, macam mana Al-Quran dan Rasulullah SAW mengajar kita macam mana nak membina ukhuwah yang sebenar. Kita akan bincang tajuk-tajuk tu insya-Allah. Dan kemudian kalau sempat juga mungkin kita akan bincang virus. Apa dia virus? Ingat coronavirus saja, rupanya dekat ukhuwah pun ada virus juga, ada penyakit. Mana ada penyakitnya? Kita akan tengok virus-virus dalam ukhuwah. Jadi kita tengok sampailah kita faham ukhuwah ni apa. Kemudian kita melaksanakan terus. Itu kita buat kembara tu, kita buat musafir tu. Kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia kata apa? Kalau kamu nak kenal sahabat kamu, maka kamu ajak dia bergembara. Ajak mengembara, bahawa kita boleh berkenalan dengan dia, bersama-sama bertukar-tukar pandangan, sama-sama kita susah, sama-sama kita senang macam itu. Jadi bila mengembara ni kita kenal sahabat kita. Oh, sahabat kita ni subhanallah macam ni rupanya. Maka kita pun bertambah sayang pada dia, bertambah rapat dengan dia kerana Allah. Maka di situlah rahmat Allah, pertolongan Allah datang.
Di sini insya-Allah mudah-mudahan kita bukan hanya berteori, tapi kita sama-sama cuba menghidupkan. Kita menghidupkan ukhuwah lillah fillah, insya-Allah. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan orang-orang yang diberikan pertolongan oleh Allah di dunia dan di akhirat, diberikan keselamatan oleh Allah di dunia dan di akhirat, insya-Allah. Aku li qouli hadza, astaghfirullahalazim. Itulah insya-Allah sikit sebanyak. Insya-Allah kita akan sambung lagi. Saya cuba gabungkan banyak kitab-kitab dan banyak buku-buku ataupun karangan-karangan ulama yang muktabar, yang insya-Allah sangat baik. Insya-Allah saya gabungkan bahan-bahannya tadi. Kemudian insya-Allah mudah-mudahan dia akan jadi sebagai bahan untuk kita membina kekuatan di akhir zaman ini untuk bangkit untuk melakukan tajdid. Tajdid sebagai solusi, sebagai salah satu daripada solusinya, insya-Allah. Baik. Itulah insya-Allah kita tangguh, kita baca doa Rabithah. Doa Rabithah ni kita bayangkan wajah sahabat kita. Bayangkan kan, Allahumma innaka ta'lamu anna hazihil qulub, ya Allah, orang yang aku bayangkan wajah mereka di dalam hati aku masa bila saya baca itu, kita bayangkan wajah sahabat kita, terutamanya saudara kita yang kita tak suka, yang kita tengah bergaduh dengan dia. Kita tak suka dengan dia, tak nak tengok muka dia, tak nak dengar suara dia, tak nak lah macam itu, sampai blok-blok lah kita kata kan. Jadi tak boleh kan, tak nak. Yang kita bayangkan wajah dia, mudah-mudahan Allah ikat hati kita supaya kita ni keluar daripada perkara-perkara yang Allah tak suka. Allah tak suka kita berpecah-pecah. Berbeza pandangan tu biasa, tapi berpecah, kita berpecah-pecah pula, kita tikam-tikam pula sama kita. Ini yang Allah akan hukum kita dengan satu hukuman yang merosakkan kita, kerana kita tidak mengambil nikmat yang Allah bagi. Allah dah bagi nikmat, kita tak buat, tak ikut, insya-Allah. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub, Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub, Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub qad istamat ala mahabbatik wa altaqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nasrati syari'atik فاثق اللهم رابطتها وأدمتها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخفو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجمل التوكل عليك وأحييها بمعرفتك وأمت على شهادة في سبيلك يا الله إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم إنا نسألك لسانا رطيبا بذكرك وقلبا مفعوما بشكرك وبدنا حينا لينا بطاعتك. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ونسألك قلبا خاشعا ونسألك علما نافعا ونسألك يقينا صادقا ونسألك دينا قيما ونسألك العافية من كل بلية ونسألك تمام الغنى عن الناس وهب لنا حقيقة الإيمان بك حتى لا نخاف ولا نرجو غيرك ولا نعبد شيئا سواك واجعل يدك مبسوطة علينا وعلى أهلنا وأولادنا ومن معنا برحمتك ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك يا نعم المجيب. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك وعلى الجهاد في سبيلك لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اختم علينا يا الله بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Tuan-tuan dan puan, siapa yang masuk lambat ni, tengok daripada awal tadi, kalau boleh. Takut salah faham agaknya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aidil Fitri.